Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Encik Rosli yang menyebut saya OKU berpenyakit kronik dan masalah ingatan. Soalan saya yang pertama, kebelakangan ini dalam salat pada sujud, saya selalu terlupa sama ada saya sudah sujud untuk kali kedua atau tidak. Selalunya dalam keadaan begini saya akan sujud sekali lagi dengan membaca doa duduk antara dua sujud dan sujud sekali lagi. Ini berlaku atas sebab ingatan saya, adakah dibenarkan? Ya, dibenarkan jika demikian keadaan Encik Rosli. Melainkan jika Encik Rosli yakin Encik Rosli telah melakukan dua sujud, maka tak perlu lagi Encik Rosli tambah sujud lagi satu. Keadaan yang dibolehkan untuk Encik Rosli tambah sujud iaitulah ketika berlaku keraguan. Sujud baru sekali atau dua kali. Jika demikian, maka Encik Rosli sebenarnya sememangnya kena sujud lagi sekali. Kena sujud lagi sekali. Kerana kalau Encik Rosli ragu-ragu baru sekali sujud atau telah sujud dua kali, maka dia dibina di atas sesuatu yang yakin, iaitulah yang yakinnya Encik Rosli baru sujud satu sahaja, sekali sahaja. Maka lakukan sujud sekali lagi ataupun sujud yang kedua. Sujud yang kedua sebenarnya, bukan sujud sekali lagi. Sujud yang kedua. Itu untuk jawapan soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kerana kasihan atas keadaan yang menimpa saya, ibu saya telah membeli alat yang memberi panduan untuk kita bersolat. Kita perlu mengikat saja alat ini. Ini adalah teknologi terbaru bagi kita untuk belajar sembahyang. Saya menggunakan alat ini dengan menggunakan earphone untuk bersolat dengan lebih sempurna dan menghindarkan dari kesilapan. Adakah kita dibenarkan penggunaan alat ini dengan menggunakan earphone bagi mengelak kebisingan? Secara asasnya Encik Rosli, kita salat berdasarkan kemampuan. Kita salat berdasarkan kemampuan. Jawapan saya ini berdasarkan atas dasar saya tak tahu apa dia maksud alat yang Encik Rosli maksudkan. Earphone apa dia? Menggunakan earphone untuk apa? Untuk mengelak kebisingan. Ini adalah teknologi terbaru bagi kita untuk belajar sembahyang. Apa maksud belajar sembahyang dengan guna earphone? Saya tak apa jelas. Yang penting solat apa dia? Solat, kita lakukan solat menurut kemampuan kita. Kalau kita mampu, kemudian kita terlupa, maka kita perbaiki. Seperti yang saya sebut di awal tadi, kalau kita menghadapi persoalan terlupa, asasnya iaitulah kita ikut apa yang yakin kita buat. Itu cara dia. Yang ketiga, soalan yang ketiga, semasa saya sihat dahulu, saya adalah pemimpin masyarakat. Biasalah sebagai pemimpin ada yang suka dan ada yang tidak. Saya keliru, adakah saya sekarang yang tidak sihat ini adalah balasan dari Allah atas kemungkaran saya tidak adil semasa memimpin, atau ini semua ujian dari Allah semata-mata? Memang semua sama ada sakit ataupun sihat, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Cik Rosli kata harap dapat sedikit bimbingan dari Ustaz akan situasi saya sekarang. Saya dah sebut tadi, sememangnya kita ni selagi dia bernama kehidupan di dunia, maka semua yang kita alami adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suka, gembira, sedih, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat itu ujian, sakit itu ujian. Senang itu ujian, susah itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian ada apa? Ada cara untuk menghadapinya. Ketika kita bergembira, ketika kita seronok, ketika kita senang, maka ujiannya Allah Taala hendak melihat kita apakah kita bersyukur ataupun tidak. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita ditimpa penyakit, Allah nak tengok sama ada kita bersabar ataupun tidak. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah kalau kita nak kita apa? Kita merasakan penyakit yang kita alami mungkin disebabkan kesalahan kita dulu, tak ada masalah asalkan perasaan itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebagai contoh, untuk lebih bersungguh-sungguh bertaubat. Itu tak apa, tak ada masalah. Jangan sampai ke tahap berputus asa dan berburuk sangka. Itu tak boleh lah. Jika dia nak ambil pengajaran, atas pengajaran itu mendorong dia melakukan
ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih dia reda dengan apa yang dialami olehnya, apakah itu dibenarkan di dalam syarak? Wallahu alam.